Okey, sambungan untuk part kedua kita akan sambung daripada masangan ini dan kita akan pasangkan peralatan iaitu elektronik part. Okey, sebelum tu kita akan buka dahulu casing bahagian ini sebab kita nak buat pendawaian ataupun pemasangan elektronik. Okey, ada cara yang mudah untuk anda buka iaitu anda tanggalkan skru yang mengikat PCB stand 40mm dan juga 35mm dan juga 40mm. Okey, so anda boleh dapatkan poin di bahagian sini. Okey, buangkan skrunya. Okey, dan di bahagian belakang ini. Okey, so bila anda buka macam ni, anda boleh terus tanggalkan ketul begini. Umpama anda buka satu set bahagian ini dan anda boleh buat sebarang maintenance yang anda nak buat. Okey, so itulah cara untuk kita buka dan kita akan buat sambungan iaitu pemasangan untuk Arduino. Okey, so Arduino kita akan pasangkan pada permukaan sini menggunakan skru counter sound yang anda boleh nampak skru ni lain daripada lain. Okey, skru ini counter sound yang berbentuk macam payung sedikit. Ini akan digunakan untuk mengikat Arduino Uno. Okey, kita keluarkan Arduino kita. Okey, kemudian letakkan skru dahulu dan terus ikat di lubang yang disediakan lah. Okey, ini. Okey, selesai untuk pemasangan Arduino Uno. Okey, seterusnya kita akan pasangkan iaitu shield yang kita bekalkan iaitu TB6612 MakerBot Shield. Okey, kita pasangkan dan letakkan di bahagian sini. Okey, pastikan penyambungan anda dengan kemas dan terus tekan sampai rapatlah. Okey, begini. Okey. Kita akan buat pemasangan iaitu sensor. Okey, sensor iaitu obstacle sensor di 3 penjuru sahaja. Di bahagian 3 penjuru iaitu bahagian hadapan di sini, bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Okey, so anda dibekalkan sensor yang telah diletakkan nut dan anda menggunakan skru 10mm untuk mengikatkan sensor dekat lubang yang telah disediakan. Okey, so ini lubang utama, so kita bisa masukkan dan ikatkan sensor tersebut. Okey, so sensor pertama selesai. Okey, sensor untuk kanan, sensor untuk bahagian hadapan. Okey, dan bahagian kiri. So, untuk bahagian sensor depan, kanan dan juga kiri. Okey. Seterusnya adalah pemasangan sensor di bahagian top cover. Okey. So, nampak ada 2 lubang yang kita bekalkan. Ini adalah lubang yang khas diguna untuk kita letakkan sensor opponent. Okey, so nampak bila letak sini dia akan kedudukan dia lebih kurang macam begini. Okey. So, kita akan pasangkan dan ikatkan menggunakan skru 10mm. Okey, so sensor dah pasang. Okey, seterusnya anda perlu buat pendawaian atau wiring untuk penyambungan sensor dan juga pemasangan sensor lah. Okey, contoh.
kita ambil sensor yang bahagian bawah ini dahulu. Okey, so anda boleh keluarkan dahulu wire nya, membuangkan tip yang telah di, so boleh potonglah dia punya tip dia ni. Okey, untuk bahagian sini anda perlukan kita panggil double tape yang nipis, jangan terlalu tebal. Okey, dan anda perlu pasangkan di bahagian bawah ini. Okey, anda nampak ya. So anda perlu pasangkan double tape di bahagian bawah ini dan tampalkan di bahagian bawah ini, kemudian keluarkan wire ke sini. Okey. Okey, tampalkan double tape dan letakkan di sini. Okay, ada dua pieces, anda perlu pasang dan keluarkan dia. Okey, untuk siapa yang rasa nak bagi permanen, anda boleh gunakan glue gun. Okey, dengan cara panaskan glue gun dan titikkan sedikit dan kemudian anda terus tekan dekat sini dengan tangan. Okey, itu cara saya gunakan untuk bagikan lebih tahan lama lah. Okey. Okey, untuk cara mudah anda boleh double tape dan tampal. Okey, tapi siapa yang nak ikut cara saya iaitu menggunakan glue gun. Okey, saya akan panas glue gun dahulu. Dan saya akan titikkan sedikit ataupun melekatkan sedikit bahagian bawah segini. Kemudian saya lekatkan terus menggunakan glue gun tadi, terus saya tampalkan terus lah. Okay, dan saya tahan sehingga kering. Okay, dan dia akan melekat terus begini. Okay, so ini kes siapa yang untuk pelajar-pelajar yang nak buat, pastikan ada pemantauan oleh orang dewasa kerana ini melibatkan api lah. Okay, letakkan sedikit saja. Okay, dan tampalkan dia. Anda perlu cepat kerana kalau tidak nanti dia akan keras lah. Okey. Okey, sekiranya anda rasa agak bahaya sedikit, anda boleh gunakan double tape lah untuk pemasangan edge sensor ini. Okey, kemudian sebelah dah tampal, anda boleh keluarkan wire kat sini. Okey, ini. Okey. So untuk pemasangan edge sensor anda perlu rujuk pada gambar yang kita sediakan. Okey. So edge sensor sebelah kanan ini akan disambung pada bahagian port nombor 3 ataupun anda boleh nampak kat atas ni ada delay ground, VCC dan juga A3. Di sini anda nampak bahagian tengah ni, dan anda sambungkan pastikan warna hitam ni akan bertemu dengan warna ground ataupun label ground akan bertemu dengan warna hitam. Okey. Saya pasangkan sini. Okey, sama juga untuk sebelah ni kita akan pasangkan. So anda perlu pastikan pemasangan anda dengan betul. Okey, seperti ini. Okey, warna hitam daripada, kalau pandangan daripada hadapan ni anda akan nampak warna hitam, merah, putih. Kat sini pun sama juga. Daripada sini hitam, merah, putih. Okey, begini. Okey, jelas ya? Okey. Seterusnya adalah sambungan untuk sensor depan. Okey, kita ambil depan dahulu. Okey, sensor hadapan anda perlu pasangkan kepada pin dia, perlu mengikut iaitu hitam berwarna merah. Hitam adalah ground, merah adalah VCC. Okey, kalau anda tengok sini, mungkin anda perlu pasang, cabut dahulu sensor dan pasangkan wire lah. Tapi kalau anda rasa mudah untuk anda pasang, anda boleh pasang terus begini. Okey, so yang nak perlukan untuk pemasangan sensor, okey, dia ada lebih kurang 4 pin dan anda perlu sambung daripada kiri sekali dan akan tersisa satu pin yang tidak diguna pakai. Okey, nampak ya? So ini sambungan untuk semua sensor, sambungan dia semua sama. Ada dari sini hitam, merah dan putih, dan ada satu lagi balance pin yang tidak diguna pakai lah. Okey, so anda perlu pasang dahulu semua wire ni pada semua sensor. Okey, begini. Okey, anda boleh rujuk dan slide untuk cara pemasangan sensor untuk wire ni lah. Okey, so begini. Okey, sama juga untuk sensor yang ini. Okey. Okey, untuk pemasangan kalau untuk anda nampak lagi, okey, begini pemasangan dia. Okey, sensor anda ada 4 pin. Okey, so sensor akan merujuk kepada
pin yang daripada kanan sekali dan akan tersisa satu pin yang tidak digunakan. Okey, begini. Okey. Okey, so anda perlu tahu pemasangan untuk setiap kedudukan sensor merujuk pada gambar ini. Okey, so sensor tengah akan merujuk pada tengah bahagian hadapan. Okey, di sini. Okey, sensor kanan akan merujuk kepada bahagian belakang ini. Okey, dan untuk bahagian kiri akan merujuk pada bahagian belakang inilah. So, boleh nampak kedudukan dia macam direct terus kepada pemasangan. Okey, so ini cara pemasangannya. Okey, kemudian kita boleh masukkan kita punya body inilah, dan wire tu kita boleh selit bahagian yang tidak mengganggu lah. Okey, dan sensor ini anda boleh pasangkan di bahagian hadapan kanan. Okey. Okey, bahagian hadapan kanan ini. Dan sensor ini bahagian hadapan kiri. Okey, kedudukan warna sama je untuk semua, iaitu hitam, merah, putih. Jangan terbalik ya. Okey, so anda pasang dan anda boleh kemaskan dan anda boleh pasangkan casing terus. Okey, mungkin agak ketat sedikit tapi tak ada masalah. Okey, dan gunakan balik skru yang anda buka tadi tu untuk anda mengikat semula bahagian cover atas. Anda perlu kemaskan wire dan pasang dan ketatkan skru anda dengan baik. Okey, anda telah siap untuk pemasangan sensor dan juga board elektronik. Okey, seterusnya adalah pemasangan untuk kabel ataupun motor. Okey, so untuk pemasangan motor ini nanti kita akan update dalam video ni cara pemasangan yang betul. Okey, tapi dalam video ni saya akan tunjukkan dulu sampel lah. Okey, so dalam video ni saya akan tunjuk dulu sampel yang kemungkinan betul dan kemungkinan tidak betul. So saya akan try dahulu. Okey, saya akan gunakan kedudukan untuk pemasangan motor di sini. Saya akan pasang dia adalah hitam merah. Hitam merah. Okey, maksudnya saya akan pasang hitam merah, hitam merah. Okey, ataupun saya buatkan hitam. Okey, saya ulang balik. Okey, saya akan buat pemasangan yang kemungkinan betul atau kemungkinan terbalik. Okey, tapi tak ada masalah, anda boleh ubah pada kemudian. Okey, tapi yang saya akan pasang pada kedudukan ini, saya akan pasang iaitu hitam merah, hitam merah. Okey, so wire yang saya ada ni, okey, sekiranya wire-nya terlalu panjang, anda boleh ambil jarak yang sesuai dan anda boleh potong. Okey, kalau wire terlalu panjang nanti dia agak serabut sedikit lah. Okey, so wire ni anda boleh simpan lah. Okey, seterusnya anda boleh keluarkan dia punya bahagian penebat ataupun kita nak wire saja. Keluarkan lebih kurang dalam 5 ke 6 mm. Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Okey, keluarkan begini. Okey, nampak keluarkan lebih kurang begini saja. Kemudian anda perlu gulung-gulungkan dia supaya jadikan dia sesimpul yang baik yang boleh lah. Anda perlu gulungkan dia supaya dia simpul menjadi satu. Okey, untuk merah saja dan untuk hitam saja. Ini kerana kita nak pastikan wire ni tidak akan terbuka lah. Okey. Okey, so kita akan buat penyambungan. Okey. Anda boleh nampak di sini M1 adalah motor kiri, M2 adalah motor kanan. Okey, saya akan buat penyambungan. Yang pertama untuk motor kiri iaitu M1. Pasang dulu warna hitam. Okey, anda perlu longgar terus dahulu skru pada konektor yang hijau ni. Kemudian masukkan wire dan kunci semula.
Okay, pastikan lepas kunci anda cuba tarik supaya tidak terlalu longgar, kerana kalau anda tak kunci ketat, wayar akan mudah tercabut. Okay, saya akan pasang wayar yang seterusnya. Okey, so ini pemasangan untuk wayar saya, iaitu hitam, merah, hitam, merah. Okey. Seterusnya adalah wayar bateri. Okey, so anda dibekalkan satu wayar untuk bateri. Okey, so seterusnya adalah penyambungan wayar untuk bateri. Okey, so kat sini anda nampak kita dah potongkan sedikit. Okey, anda perlu pastikan wayar tu disimpulkan bagi menjadi satu, kerana ini sangat penting lah, kerana wayar dia tidak serabut lah. So anda perlu pastikan wayar dia betul macam ni. Okey, simpulkan dia, kemudian buatkan penyambungan. Okey, anda boleh nampak dekat atas ni ada tulis VIN. Okey, kat atas ni boleh nampak ada tulis VIN. Okey, sebelah kiri adalah negatif, sebelah kanan adalah positif. Bermakna sebelah kiri adalah hitam, sebelah kanan adalah merah. So kita akan buat penyambungan. Terlonggar dahulu. Kita masukkan dan ikat dengan kuat, kerana ini adalah bateri, wayar untuk bateri. Kerana wayar bateri tidak boleh mudah tercabut, kerana kalau tercabut anda boleh merosakkan benda lain, iaitu mungkin wayar akan tershort dan membuatkan ada wayar terputus, terbakar dan lain-lain. Okey, so inilah wayar untuk sambungan untuk motor. Inilah sambungan untuk wayar bateri. Okay, begini saja. Okey, seterusnya adalah bateri. Okey, so inilah bateri. So bateri ni anda perlu double tape di bahagian bawah. So anda boleh letak lah yang kedudukan yang anda rasa yang terbaik. Anda boleh letak sini boleh, anda boleh letak bahagian begini boleh, bergantung kepada kesesuaian anda. Okey, tapi untuk pastikan anda tidak memasang bateri lagi, kerana anda perlu pastikan robot anda dalam keadaan baik dan juga program anda dan penyambungan anda semua dah disahkan betul, baru anda boleh gunakan ataupun sambungkan, hidupkan ataupun anda nak hidupkan gunakan bateri. Untuk masa sekarang, saya sarankan jangan pakai bateri lagi, kerana anda perlu buatkan sampel coding ataupun percubaan sensor dahulu, kemudian barulah anda boleh cubakan menggunakan bateri untuk bergerakan lah. Okey, so itu saja saya. So so itulah berkenaan dengan pemasangan. Okey, daripada pemasangan tadi anda akan ada charger, pemberat dan juga pisau. Pisau ni pisau yang tajam. So kami sarankan untuk anda berhati-hati. Dan pisau ni tidak perlu digunakan untuk sesi submission ataupun permulaan. Hanya digunakan ketika anda sudah bersedia menggunakan pisau. Kerana pisau ni akan membuatkan robot anda lebih bagus untuk menolak lawan, tetapi ada risiko-risiko yang perlu anda berjaga-jagalah. So pastikan yang peserta ataupun pelajar yang menggunakan pisau ada pemantauan daripada ibu bapa ataupun guru-guru. So anda boleh bukakan double tape dan letakkan di bahagian hadapan ini saja. Begini. Dan ini adalah pemberat yang mana anda boleh letak di bahagian mana yang anda rasa yang sesuai, kerana berat sekarang ni mungkin lebih kurang dalam 700. So anda perlu tambahkan lagi supaya berat mencukupi 1 kilo. Dan itu adalah advantage untuk kita sekiranya robot tersebut beratnya 1 kilo. Kalau anda bawa dengan robot yang ringan, orang lain pun mudah untuk menolak kita. So anda boleh letaklah di bahagian atas sini boleh, di bahagian sini boleh, di dalam bahagian bawah ini boleh, di bahagian depan ni boleh, mana-mana boleh. So bahan-bahan lebih lain iaitu screwdriver. Dan juga skru ekstra lah. So ada kat sini saya nampak ada skru ekstra MT kali 8 dan juga 2 nut, dan ada juga 1 kali 10mm. So mungkin ekstra ataupun tersalah kira. Dan juga ini ada bluetooth dan juga kabel. So kita ada ekstra. So kat sini kita ada ekstra iaitu 2 biji 8mm dan 2 biji 10mm dan juga 2 nut M3.
So itulah saja berkenaan dengan cara pemasangan untuk SKB3. Sekiranya ada masalah anda boleh hubungi kami. Sekiranya ada masalah anda boleh terus hubungi kami untuk bantuan dengan segera. Okay. Sekian, terima kasih. Oke guys, jangan lupa subscribe Mekabotik channel, tekan lonceng dan like video-video kami. Syukran jazilan.